Mas, go go. Okey, nak cerita, saya tak sembang kosong. Maka pada dulu memang saya seorang penjual emas di bawah syarikat Public Gold, dan saya merupakan ketika itu saya tak sampailah master dealer. Saya sampai yang kedua bawah tu, priority dealer kot, macam itulah. Okay, so dan since 2015 sebenarnya saya start, sambil-sambil masa tu saya sedang mengambil kursus. 2015 lah saya start, dan ketika 2016 ni saya sedang apply lesen financial planner selepas saya berhenti sebagai seorang doktor. Jadi kat situ alhamdulillah ada saya kotakkan, kotakkan tu mungkin tak nampak dalam skrin, yang mana ketika itu alhamdulillah kerana saya diizinkan bersama dengan tim TSI, maka ketika itu dah diajar expectation bahawa emas ini di dalam financial planning dia adalah paling sesuai untuk menjadikan sebagai hedging tool, to be as orang kata in the form of main striker untuk investment anda perlu tahu lebih. Okay, ada juga komen yang bawah kanan ni, officially a public gold dealer, ada dealer yang jadi bawah saya lah, dipaksa oleh Sifu Emas. Dipanggil Sifu dah masa tu. Aduh, tapi itulah expectation orang masa tu, Sifu lah bagailah apa semua. Okay, jadi ini sekadar saya nak buktikan bahawa bagaimana still saya, emas ini adalah satu perkara yang bukannya bila saya nak memberikan input yang mungkin sedikit bertentangan kepada anda, ibarat seperti saya membangkang. Tidak. Saya nak beritahu manage expectation tadi. Okey, ini saya dalam 2018 saya menjual sekitar 40 ketul 40 ketul emas 20 gram, sebab ketika itu ada nak memerlukan untuk modal bisnes, dan diikuti ada 20 ketul semua. Okey, jadi itu ada kegunaan dia. Kalau anda mungkin nak lebih pandangan, anda boleh tengok bagaimana orang kata taiko ataupun otak-otak emas, yang saya rasa patut anda boleh ikut, kerana mereka menyimpan emas dengan ada objektif. Sama ada mereka berniaga emas tu ataupun mereka ada holding position yang untuk meletakkan emas tu pada tempatnya. Okey, anda boleh join group nama Jom Emas 2. Kalau nak cari emas murah pun anda boleh cek kat situ, Jom Emas 2. Okey. Baik, sedikit video untuk saya share kepada kalian. Macam mana nak play ni, Cip? Almost 2,600 years ago, the first gold coins were minted and used for trade. Later on, people started storing their gold in well-guarded vaults and bought goods and services using the receipts given to them by those running the vaults, pieces of paper they could always exchange for real gold. That's how paper money first appeared, and things evolved from there. Initially, most currencies were pegged to gold directly, as the name gold standard suggests. People could walk into a bank and exchange a piece of paper money to gold. After 1945, however, this changed. Currencies were pegged to the dollar, which was pegged to gold at a rate of $35 per ounce. Individuals were no longer allowed to exchange paper money to gold, but central banks were. However, countries such as France ended up no longer trusting the US dollar and started converting their dollars to physical gold. The gold reserves of the US were getting depleted quickly, so President Nixon stopped allowing that. He took the United States, and thereby the world, off anything even resembling a gold standard in 1971. At this point, the money we use isn't backed by anything tangible. Fiat currencies, as they're called, are basically backed by confidence. The dollar is backed by the confidence people have in the US, the British pound by people's confidence in the UK, and so on. The value of one currency compared to another therefore fluctuates continuously. Confidence-driven supply and demand, if you will. Almost 26... Okey, baik. Jadi sengaja saya nak share video tu. Mungkin ada yang dah pernah tengok. Mungkin yang bersama dengan saya pada bulan Jun itu pun saya dah tunjuk. Okey. Dekat situ ada beberapa perkara yang input yang rasa kita boleh ambil bersama. Pertama, emas ini dia memang satu yang bernilai dan dia perlu ada pada semua orang, dalam portfolio semua orang. Kerana negara pun senyap-senyap dia orang nak kumpul, dia orang nak ada reserve emas. Kerana nak tak nak, if anything chaos happen, fiat money ni ada risiko untuk hilang nilai kerana dia hanya based on confident. Tapi baik, apabila kita bercerita tentang chaos ini, kita bercerita tentang satu perkara yang belum kita boleh kawal ataupun belum kita pasti.
Okey. Jadi apa yang kita boleh kawal adalah perkara semasa. Jadi kita tahu perkara semasa kita berada dalam satu dunia kapitalis. Satu dunia kapitalis yang mana dia perlunya ada pergerakan duit, dia perlunya ada supply and demand di situ. Jadi kat situ kita perlu menambah ilmu kita. Sebagai contoh, mungkin tanya alamak, Helmi, Tol ataupun Tol lah, kawan-kawan sekolah ke kawan-kawan mesti panggil saya mentor lah, ni name saya. Ataupun Helmi, habis kalau macam tu, ni tak boleh, itu tak boleh, apa sebenarnya Mas ni kau nak buat apa? Di dalam financial planning, dia adalah sebagai satu hedging tool ataupun sebagai backup tool untuk melindung kekayaan kita. Kalau kita bercerita tentang pasal tadi saya ada sebut systemic risk dan pure risk tadi. Mana dalam pure risk tadi adanya insurans yang tolong cover kan kita punya risiko. Jadi untuk duit kita, untuk ataupun nilai kita, siapa nak pegang emas tadi. Okey? Tapi somehow bila kita kata tak, aku nak invest emas all in, maka kita akan ada risiko kat situ, iaitu risiko volatility. Wang kecemasan kita yang kita sepatutnya kita nak kena jaga nilai dia, kerana takut kita nak guna pada waktunya nilai dia jatuh, maka tak sesuai. Tapi kalau kita nak guna sebagai simpanan 20 tahun, 30 tahun, by all means, anda boleh tengok kat sini daripada 1973 sampai ke sekarang dia punya kenaikan harga. Tapi kalau anda nak guna itu sebagai striker anda, maka ada risiko itu, dan saya akan buktikan dengan harga semasa. Sebab ada yang mempersoalankan saya, Mi, kau tak boleh lah guna ni gold spot US punya ni, dia tak ada kaitan dengan Malaysia. Bang, that's the way how orang bercakap tanpa mengkaji. Okay, just for the sake of sentiment. Kerana kebetulan orang yang cakap tu dia sama kawan-kawan lah menjual emas juga. Jadi tak salahkan dia, sebab dia nak jual emas tu. Jadi mungkin dia rasa threaten. Jadi tak sepatutnya macam tu, kerana anda boleh, kalau kita bercerita tentang antara yang popular public good, anda boleh ikut ramai sifu-sifu ataupun guru-guru penjual emas ni yang menjual dengan expectation yang betul. Okey, tapi ada yang akan bakal menangguk di air yang keruh. Okey, belum kita cerita nak guna kad agama tadi itulah. Macam bila bercerita tentang antara benda yang saya jadi persoal lah ketika saya menjual emas dulu, saya selalu bercerita RM50 penuh, dia nak cerita pasal inflasi lah, RM50 boleh penuh troli pada tahun sekian-sekian. Kemudian tak penuh troli, tapi kalau emas sama nilai dia, okey, maknanya tak dimamah inflasi. Tapi bila cerita pasal kambing, kita tak lupa pula masukkan inflasi dalam tu. Satu dinar sekarang mungkin harga 900 lebih kot, atau 800 lebih kalau saya silap, tolong betulkan. Mungkin kambing macam mana pula boleh beli, berbeza saiz kambing tu, itu nama dia inflasi. Jadi kat situ yang saya jadi alamak. Lepas tu perkara yang kedua ketika saya menjual emas itu adalah ketika emas naik disuruh beli juga, ketika emas jatuh disuruh beli juga. Saya cakap, bila masa nak jual, bila masa you nak take the profit. Okay. Jadi bila saya jadi financial, saya mula faham sebenarnya nasihat tu tak sikit pun tak salah. Cuma orang yang menerangkan pada saya tu tak dapat nak merungkai. Kenapa ni dia just suruh jual je ni? Sebab just to sell. Sebab awak nak dapatkan sale ni, Mi. Okay. Jadi jatuh ni cakap nanti kalau naik, habis tu dah naik, beli lagi. Jadi bila jatuh, apa pula cerita dia? Okay. Jadi kat situ sebenarnya expectation kena manage. Jadi kat sini itu ada orang tanya, boleh tak minta tolong tunjuk balik gambar. Inilah gambar antara saya tunjuk tu kenapa apa-apa event yang berlaku di setiap keadaan emas tu naik dan jatuh. Okay. Siapa-siapa nak screenshot boleh dipersilakan lah. Okay. Jadi ini pada bulan Jun hari tu. Bulan Jun hari tu kita nak menceritakan adanya berlaku signifikan kenaikan daripada paras 1762 USD per ounce, dia naik sehingga 1800. Mana kenaikan yang agak signifikan ketika itu, dan ia didorong oleh kerana consumer price index yang meningkat ataupun inflation lah. Jadi sebab itu dia disebabkan gold ini adalah berkaitan dengan supply and demand. Maka apabila satu ada adverse perkara yang berlaku, iaitu contoh inflation lah, manusia kita akan isu alamak inflation alamak, maka kita akan cari, okey, inflation berlaku ni, kita nak cari apa benda yang berharga. Maka sebab itu harga emas melonjak ketika Jun hari tu. Okey, mana on technical aspect kalau kita boleh tengok sebenarnya emas menjatuh pada big picture. Okey. Tapi kalaulah penjual emas itu tidak ada ilmu ini, maka itu yang tidak menjawab tadi. Masa jatuh suruh beli, masa tinggi pun suruh beli. Maka kan
siapa yang nak bertanggungjawab bila dia beli emas ketika Ogos, Julai 2020 tu? Lepas tu apa yang jadi dengan harga emas dia sekarang? Dia nak guna sekarang ni. Dicontoh duit belajar dia ke, duit melancong dia ke. Sebab itu saya kata emas ini dia perlu ada bertujuan dan lebih longer term punya time frame. Maka jika anda nak masuk untuk short term maka bila anda akan dengar saya sebagai butcher tadi, maka anda akan masuk beli bang Wagyu ni bang, dia takkan jatuh harga punya. Okey? So tapi bila dah ramai orang jual Wagyu, jatuh juga bang harga dia bang sekarang. Okey? So di hujung nanti kalau anda boleh stay dengan saya akan tunjukkan, saya akan buktikan kepada anda bahawa ada cara untuk anda melabur emas yang direct. Dia punya pattern sama dengan gold spot. Okey, ini bulan Jun hari tu. Bagaimana emas melonjak? Okey, Jun hari tu kerana because of inflation rate, kadar inflasi meningkat. Okey, jadi kita nak tengok pula apa yang mendorong Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kejatuhan yang signifikan minggu lepas. Okey, kita tengok ini chart yang saya nak tunjuk. Maka daripada March 2020 dia rally sampai mencecah 2080 USD per ounce Okey, lepas tu dia start to jatuh, dia start to taper down jatuh slow. Kerana apa? Kerana nanti kita ada poin-poin yang saya nak share. Selepas sahaja Jun tu dia start to jatuh dan jatuh signifikan, dan dia sedang kalau dari segi technical aspect dia sedang test next support dia iaitu RM1,680. Siapa yang mungkin tak berbiasa dengan chart atau siapa tak berdagang saham, inilah satu-satu mana dari bila jika anda berdagang saham, maka anda akan start biasakan diri dengan technical analysis kita panggil. Mana salah satu dia adalah by support resistance lah. Mana dia sedang test harga pada 1680 itu. So adakah dia akan meneruskan orang kata apa terjunannya? Maka kita akan cuba, saya akan cubakan share poin-poin yang saya dapat sepanjang saya cuba mengkaji apa yang menjadikan perkara ini berlaku. Okey, baik. Ini adalah harga emas Malaysia. Harga emas Malaysia, kerana ada yang menyatakan ketika itu bahawa bang, tak boleh lah bang pakai chart USD tu, apa pula kaitan dengan Malaysia? Satu. Kedua, inilah selalu tool-tool yang saya sebagai penjual emas selalu guna sebab nak close orang. Okey. Yang atas sekali, yang di tengah di atas itu adalah harga dalam 20 tahun. Maka sebab itu saya cakap tadi pada awal, emas memang ada nilai, tapi cuma kita nak tengok kat mana duit tu kita nak pegang. Okey? Kita nak pegang dan kenapa kita nak pegang, dan tengok okey dalam tempoh 20 tahun memang dia naik bang. Okey? Tapi kita tengok dalam tempoh 1 tahun. Sebab tu pendek. Jadi sebab tu sebab ada topik ataupun ada posting yang saya buat, emas tidak sesuai sebagai simpanan kecemasan. Ada agak menerima kecaman di situ. Tapi tak apa, I have to state the fact. Kerana dalam financial planning, simpanan kecemasan adalah satu simpanan yang perlu tetap nilai dia. Okay, ASB, tabung haji, fixed deposit, dia bukan bercerita tentang return. Bila kita bercerita tentang simpanan kecemasan, return adalah apabila masuk dalam pelaburan punya part. Simpanan dan pelaburan perlu dibezakan. Okey, jadi kita tengok kat sini harga emas setahun dalam September ataupun Ogos tahun lepas ke sekarang penurunan sekitar hampir 40 ke 50 ringgit Maka kalau anda pegang 1000 gram kat situ ataupun 1 kilo, anda dah hilang 50,000 ringgit. Sajalah kalau boleh komen, agak-agak 50,000 ringgit tu banyak ke sikit kawan-kawan? Okeylah, ataupun mungkin kalau 1 kilo tu banyak sangatlah, payahlah nak ada sekilo, tak logik lah. Umur 40, 30 nak ada sekilo. Okey. 100 gram. 100 gram anda hirang 5,000 ringgit. 5,000 ringgit banyak ke sikit kawan-kawan? Tolong komen sikit kalau anda rasa hilang 5,000 ringgit. Okey tak di zaman-zaman Covid ni pula? Okey. Jadi, kemudian yang sebelahnya adalah 10 tahun. Okey, 10 tahun dia adalah kenaikan sikit. Okey. Itu pun kita tak ambil chart daripada lain pula. Maksudnya kebetulan yang ada rezeki Malaysia
ada benda yang berlaku kenapa harga kita dia start tu menaik. Sekejap saya akan tunjukkan. Sedikit ada diselamatkan kerana forex. Nak tahu tak? Saja duk selalu main macam tu kan. Nak tahu tak? Komen nak. Okey. Tak adalah. Kejap lagi saya nak tunjuk. Okey. Ini okay, jadi kalau anda tengok harga emas dunia dia punya peak pertama adalah berlaku sekitar 2011 ke 2013. Okey. Kemudian dia melakukan bentuk U. Mana dia jatuh contohlah kalau lah saya jual emas pada 2013 ketika tu siapa yang tak tahu masa itulah banyaknya skim-skim sontot, skim-skim pelaburan Pak Mantelo menggunakan emas. Kerana kita tengok dia naik exponential pada 2001 sehingga ke 2012 itu. Okey, kemudian dia melakukan next all time high ataupun kenaikan lagi tinggi pada tahun lepas. Tapi dia punya jurang tu tak banyak beza. Dia punya tinggi pada tahun 2020 tu dengan tinggi pada tahun 2011 tu dia tak jauh beza. Okay, tetapi kalau tengok pada harga yang chart kecil tu, kalau anda tengok harga dia jauh beza. Okey, hampir RM100 beza. Hampir RM100. Kalau boleh saja nak test lah. Kenapa harga jauh sangat beza bila dalam Malaysia ringgit. Jadi kat sinilah sebenarnya syok kalau nak jual. Tengok tak rugilah. Anda simpan 2013 tu jatuh berapa je. Okey, naik balik tu Allahu Akbar. Kenapa? Malaysia punya dia kenaikan dia tinggi sangat. Dia tak beza sikit lah kalau ikut harga emas USD. Okey. Kerana sebab dia ini. Okey ketika tahun 2012, okey, harga 1 USD bersamaan dengan sekitar RM2.90. Sekitar RM3 lah masa tu. Okey. Dan harga sekarang kalau tahun 2020 sekitar mencecah RM4.40. Maka sebab itulah gap dia berbeza. Jadi sebenarnya apa yang kita merasakan keuntungan itu bukanlah disebabkan emas tu naik harga yang signifikan. Sebenarnya nilai ringgit kita jatuh. Jadi dekat sini pula poin yang kedua positif. Mungkin pada awal lagi ada orang kata alah Syed negatif je. Bukan negatif. Anda nak kena faham sebab apa. Emas bertindak sebagai hedging yang saya cakap tadi, pelindung nilai yang baik. Okey? Maknanya kalau kata anda menyimpan ringgit ketika itu, memang teruklah. Rugilah anda. Okey, tapi kalau anda simpan emas, anda dapat ride kejatuhan harga ringgit itu. Okey, dia membantu sedikit sebanyak. Okey. Jadi dia punya time horizon dia lamalah 10 tahun. Okey. Tapi kalau time setahun, 2 tahun dia ada risiko volatility. Jadi maka kepada anda yang mungkin menyimpan emas, melabur dalam emas, start to belajar sedikit bahawa emas ini tidak lari daripada supply and demand. Dan sebab itu juga kenapa faktor kejatuhan yang berlaku signifikan pada minggu lepas dan diteruskan kepada minggu ini. Okey. Baik, saya rasa kita rehat dulu untuk saya sharekan poin-poin anda. Poin-poin kenapa kejatuhan berlaku pada minggu lepas yang disambung pada minggu ini. Baik, insya-Allah. Kemudian Tuan Jasmine bin Selamat. Banyak, betul. Banyak, 5,000 Tuan. Okey, jadi saya merasakan macam alamak, kalau lah I give the wrong info and the wrong expectation terhadap orang yang nak menyimpan dan melabur emas ni, saya rasa tak nice lah kat situ. Okay, that's for me. Lagi-lagi bila saya further dalam financial planning, saya makin faham bahawa dia anything yang terlibat dengan supply and demand takkan lari daripada volatility. Okay, sambil-sambil tu jemput lagi, tolong share, ajak kawan-kawan. Nanti kita nak tengok apa yang menyebabkan kejatuhan dan sebenarnya adakah emas ni akan terus jatuh
berdasarkan apa kajian-kajian yang saya buat secara ringkas tadi. Maka dia mungkin boleh berguna kepada anda yang mungkin tengah pegang emas. Patut aku jual ke, patut aku hold ke, ni nak guna untuk apa, mungkin nak kahwin kejap lagi ni, alamak emas jatuh lagi, duit kahwin tak cukup, Allahu Akbar, apa nak jadi. Jadi kemudian kerana Smart Saham ini setiap malam 8.30 di Facebook Smart Saham bersama dengan kami. Okey, kita back to slide balik Tuan Nasif. Okey, jadi apa yang menyebabkan kejatuhan gold price yang signifikan signifikan bermula pada hujung minggu lepas dan dia terus rally kepada setakat ni 2 hari lah hari ni. Kalau anda boleh tengok sekarang, anda nak rajin nak pergi tengok, pergilah tengok kat Trading View, dekat Gold Spot anda akan tengok masih meneruskan polar kejatuhan itu. Okey, kita tengok ini pada bulan Jun hari tu. Faktor yang menyebabkan emas naik, mungkin naik seketika, watch Tuesday's inflation numbers, it could be the driver gold price need. Okay, daripada analis. Maka analis mengomen ataupun komen isu ketika itu, apa yang menyebabkan berlaku. Maka di sebaliknya berlaku pada bulan 8 ini. Gold price prediction, price tumble as the dollar rallies following payroll. Okey, minggu lepas USD menguat dengan agak signifikan dan dia dibantu ataupun kerana keyakinan terhadap USD itu meningkat kerana payroll ataupun unemployment rate mereka menurun. Okey, the dollar move higher, putting downward pressure on the yellow metal. US Treasury yield rose with the 10 years yield rising more than 5 basis point, generating headwinds for gold price. Maknanya harga ataupun nilai bond mereka semakin meningkat. Okay? Dia akan tally dengan interest rate dekat situ. Maka apabila benda tu meningkat, dia indicates, okay? Dia indicates yang keyakinan terhadap ekonomi itu semakin meningkat. Jadi kesan dia adalah contoh sekarang kalau kata anda ni sedang di badai ombak. Di badai ombak, bila tengah di badai ombak tu mesti anda tengah fikir, kat mana aku nak berpaut? Anda berpaut kuat. Jadi masa anda rasa ekonomi macam nak jatuh je ni, anda start to beli emas. Okay, ataupun investor start to membeli emas. Kerana dia memang tertakluk pada harga supply and demand. Jadi apabila badai tu mula nak berkurang, belum berkurang lagi pun, kata-kata nak berkurang, maka terus efek dia, okey, terus emas jatuh, okey, maka tapi dia tidak menidakkan kebaikan emas itu, okey. Jadi ini saya nak cerita bahawa ini antara punca-punca dan menyokong kenyataan saya bahawa emas tertakluk kepada volatility, iaitu supply and demand itu. Maka start pada minggu lepas USD menaik, maka kat sini anda dah boleh belajar. USD dia inversely proportionate, secara tidaklah secara direct atau tidaklah secara memang confirm, tapi jika itu berlaku anda boleh ibarat kata, oh langit dah gelap, hujan kot lepas ni, macam tu. Tapi kadang-kadang dia jadi tak hujan, tapi selalunya akan hujan. Jadi macam tu. Bila USD menaik, selalunya emas akan jatuh. Kadang-kadang tak jatuh jugalah sebab dia akan pelbagai faktor. Okey. Dia teruskan lagi pula rally menurun tu kenapa? Okey, rally turun tu mengapa? Apabila Fed official says tapering is near. Tapering down mereka taper down untuk pembelian bond government, advancing discussion on rate hike. Okey, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bersempena dengan awal Muharram ini, sedikit yang saya nak share bahawa relation dia, okey, apabila ekonomi sesebuah negara itu jatuh, maka government perlu melakukan satu intervention untuk membantu pergerakan ekonomi itu. Maka jika kita bercerita tentang soal United States ini, maka salah satu untuk mereka membantu untuk ataupun menyelamatkan ekonomi mereka adalah dengan mereka membeli atau membantu government itu melalui Federal Reserve mereka. Okey, jadi Fed mereka
Mana start daripada COVID itu mereka keep on buy government punya bond. Kerana apa? Sebab mereka nak membantu untuk mencairkan wang, makin orang kata apa, free money akan meningkat ke dalam pasaran. Begitu juga sebenarnya yang dilakukan oleh government kita. Okey, kita start to contoh moratorium, memberi keluar KWSP, ada sedikit bantuan. Itu adalah salah satu cara untuk orang kata apa, meringankan aliran tunai sesuatu ekonomi lah. Okey. Jadi apabila Fed buat macam tu, maka apabila keadaan ekonomi makin baik, maka mereka merasakan mungkin boleh slow tapering down ni, tapering untuk merujuk kepada mereka nak slowly untuk memberhentikan acquiring asset. Yang dimaksudkan acquiring asset tu adalah bond lah, government bond. Okey, yang mereka expect adalah the paling ultimate untuk mereka memberhentikan pembelian bond itu adalah sekitar Oktober dan Disember tahun ini. Tetapi jika ekonomi itu berlaku recovery dengan lebih cepat, kerana mereka akan based on banyak data, antara dia non-farm payroll, unemployment rate, consumer price index. Okey, apabila data-data itu menunjukkan signifikan positif, maka akan lebih cepatlah mereka akan withdraw. Dan dengan itu berbalik kepada analogi saya berkenaan dengan nak menerjah badai itu, maka kita katakan badai itu dah makin surut. Selalu kita akan melepaskan sikit pegangan kita kepada tiang-tiang kuat tadi, ataupun dalam unsur investor tadi, mereka akan melepaskan sikitlah pegangan emas. Jadi dia akan memberi kesan kepada kita sebagai end user nanti yang pegang emas fizikal tadi. Kalau anda tak faham kenapa anda kena pegang emas, ataupun anda berada dalam kaunter-kaunter yang berkaitan emas secara direct, okey, ataupun anda berada dalam unit trust yang berkait dengan emas secara direct, so anda boleh think about it. Okey, dan ini adalah punca kenapa dia masih berterusan turun. Ini data yang keluar daripada mana early of August, 7 Ogos itu adalah merujuk kepada 5.4% untuk Julai. So anda boleh tengok kaitan daripada Julai 2020, kalau kita balik kepada chart, chart secara jauh harga emas anda tengok start pada Julai, Ogos ni dia start turun emas. Harga emas start turun secara besarnya. Okey, tapi secara dalam kecil-kecil dia ada naik turun. Okey, kat sinilah yang ilmu diperlukan. Kalau nak tahu, masuklah Wake Off. Anda boleh tahulah. Kalau saya nak cerita kat sini panjang, bukan tempat dia. Saya nak borak je dengan anda ni. Okey, dan anda boleh tengok dia relate pula dengan non-farm pay unemployment rate ni. Okey, dia jatuh. Dia punya rate dia makin positif. Maknanya kita kata faham ke, ataupun anda faham ke apa yang unemployment rate ni tunjuk? Sikit komen saja nak tahu, kot lah saya risau. Saya duduk bercakap seorang ni kan, saja nak share kan. Jadi kat sini maka kita boleh indicate semakin kadar pengangguran tu menurun, semakin ekonomi baik. Semakin ekonomi US baik, semakin kurang sentimen pelabur terhadap emas. Jadi ini yang drive kepada Fed punya decision itu. Okey, kemudian saya cuba cari pula apa fokus mereka. Okey, apa fokus mereka? Okey, mereka menganalisakan kemungkinan berlaku seperti U. Mungkin taklah U macam U tu, mungkin macam mangkuk ataupun pinggan lepeh. Tapi it indicates mereka expect adanya akan berlaku balik kenaikan unemployment rate ni. Dengan kata mudah, mereka expect akan ada sluggish balik ekonomi maybe around 2022. Because of apa? Antara yang saya baca, antaranya adalah selagi mana COVID ini tak settle, plus apa kita kata, Allahumma salli ala Muhammad, pelbagai varian baru, selagi itu the fundamental of economy akan sukar untuk berjalan. Kerana boleh jadi apa yang berlaku sekarang adalah daripada stimulus-stimulus yang mereka cucuk. Jadi company dapat hire. Bila company dapat hire, maka
adalah bekerja. Bila bekerja, maka data tu akan jadi berkurang lah kadar pengangguran tu kan. Okey. Ini just nak menjawab kepada ada yang marah dengan saya, apa guna chart gold emas dunia ni bang? Professional analyst, even Kitco pun menggunakan chart ini untuk memberikan data dan pandangan mereka. Okey. Jadi itu adalah sharing poin-poin utama mengapa menjadi kejatuhan yang signifikan kejatuhan yang signifikan harga emas itu. Jadi kita boleh nilai pegangan emas kita, pegangan pelaburan kita dalam emas. Tak kira emas fizikal, emas dalam bentuk stok. Kalau anda ada pegang kaunter-kaunter berkaitan dengan emas, unit trust emas. Okey. So anda boleh tailor anda punya the way of investing. Okay, nanti di hujung saya akan tunjuk kat mana pula investment vehicle yang sama direct dia ikut pergerakan gold spot USD tadi. Sebab tadi kita tengok harga emas fizikal dia ada ikut ada tak ikut pula kan. Sebabkan dia tertakluk kepada harga USD tadi. Okay, ini saja yang share poin-poin lepas. Ini adalah poin-poin yang menentukan harga emas dunia Central Bank Reserve. Okay, jadi yang mana pegang emas besar, maka dia yang akan boleh menentukan harga emas dunia ini, mana market mereka. So mana arti kata lain, kalau ini US lah buat masa ni. Okay, value of USD ni yang saya share tadi. Okay, macam mana USD naik, emas akan turun selalunya. Dia punya direct relation dia sebenarnya adalah daripada keyakinan ekonomi itu. Okay, industrial demand. Okay, ini adalah tertakluk kepada supply and demand. Ini adalah sebenarnya adalah sharing saya yang lepas. Okay, saya sekadar untuk share balik kepada anda. Okay, wealth protection and economy ini inversely related with world economy. Anda boleh tengok Dow Jones Index. Okay, US Treasury yield drop. Okay, ini sebab saya share. Maknanya ketika March, Mei sampai Jun masa tu, dia naik sebab apa? Treasury yield drop. US yang saya sebut bond tadi. Maka apabila US Treasury yield bond tadi dia naik balik, maka jatuh. So anda dah boleh belajar kat situ sedikit, mana anda boleh dapat sedikit daripada bursa chit-chat yang kita share. So dia ada dapat ilmu sikit lah kat situ. Mana bila anda baca, okay, bond yield drop, okay, boleh lagi simpan emas. Gitulah. Okay, investment demand lah. Okay, fund related to the precious metal. Precious metal tu kita bercerita tentang emas-emas yang berharga. Gold production, jika ini ada tertakluk kepada supply and demand lah, maka bila production kantoi, maka akan naiklah harga. Okey, kalau mana ini yang berlaku sekitar bulan 4, 5, 6 hari itulah kenapa dia naik. Okey, adanya berlaku decrease in production. Kenapa? Sebab masa tu masih COVID lagi. Okey. Inilah saya nak share siapa yang stay sampai habis ni, maksudnya dah nak habis dah, dah nak penghujung. Okay, inilah yang saya nampak dia related betul dengan gold spot punya harga. Tada, gold ETF. Okay, jadi anda, kepada yang mungkin tak pernah berkenalan dengan saham pun, inilah peluang anda untuk berkenalan dengan pasaran saham kita. Kalau Najib Mus ada seronok lah kalau boleh dia komen, dia masuk tak ETF, nak gak saya tahu idola saya, dia main tak ETF ni kan. Dia bukan main, minta maaf, dia berdagang tak dalam gold ETF ni kan. Lagilah seronok kalau idola saya Najib Mustafa dia masuk. Jadi anda tengok atas tu adalah pergerakan gold ETF itu, dan bawah itu gold spot punya pergerakan. Dia macam kopi pula kan. Dia macam tiru pula pergerakan tu. So anda boleh, yang mana yang berada dalam, dah pernah familiar dalam stok, anda boleh consider untuk membeli gold ETF. Clarification on ini pula yang lama lah saya nak buktikan bahawa anda kena faham pasal ROI of gold. Tengok sekitar 40 tahun sebenarnya anda earn 5% setahun. So anda boleh compare lah, ASB best ke Mas best. Okay, 20 tahun anda dapat 10%. Okay, ni anda boleh cerita lah, ini bagus pada ASB ni. Okay, dan sebenarnya dia tertakluk pada ni volatility itu. Anda boleh scoot the data tu sebenarnya. So kat sini anda kena, that's why ilmu itu penting, supaya anda faham apa yang sedang dikirakan oleh mungkin yang menjual emas itu. Okay, kalau 10 tahun baru 4%.
4%, baik anda letak je kat ASB tabung haji contohlah kan. Ni sebab saya nak data gitulah, kalau saya tukar data tu dia boleh jadi tinggi. So perkara ni boleh di manipulate lah. So start to belajar pada sekarang anda boleh belajar dengan the sophisticated investor ataupun smart saham. Ini gold instrument yang lain. Yang ni siapa yang dah tengok, saya akan selalu share benda ni supaya anda terbuka sedikit bahawa pelaburan emas ini bukan sahaja tertakluk kepada physical gold. Anda ada gold saving account dengan public gold, Kuwait Finance House, Maybank pun dah ada. Tak silap ada satu lagi saya tak ingat apa. Unit trust related to gold. Okay, company M-Bank ada, Affin Hwang ada. Kemudian bursa dia ada gold ETF. With that, saya rasa terima kasih banyak kepada yang bersama dengan saya. Doakan Smart Saham dan doakan juga The Sophisticated Investor selagi mana kami keep on menyebarkan kebaikan kepada masyarakat. Okey, itu saja pada saya. Salam Ma'al Hijrah. Semoga kita, orang kata apa, dah buka buku baru, buka tahun baru. Kita cuba dengan azam baru untuk membaiki, orang kata apa, salah satu antara idola saya, Azri Walter. Anda boleh cari TikTok dia. That's the fighter yang saya rasa ramai orang patut ada. Kita sebenarnya kita perlu fight dengan diri kita untuk jadi lebih baik. Diri kita lebih baik. Bukan kita nak sibuk dengan orang lain. Okay, terima kasih. With that, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.